السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى كافة الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا وأساتذتنا وأقاربنا وأصحابنا وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladhi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wa razaqana minat tayyibat wa mana'ana minal khabisat. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Tuan Halijatan Puasa Surau, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjangkan dan panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam solat kuliah subuh untuk kita membicarakan tafsir surah Yasin. InsyaAllah kita menyambung pada ayat yang ke-13, tuan-tuan. Ayat 13 hinggalah ayat 19 dalam kitab tafsir surah Yasin dan kebangkitan ummah ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Sadaqallahul azim. Ayat 13 sampailah ayat 19. Maksud ayat ni, tuan-tuan, ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar yang namanya Antaqiyah. Iaitu ketika mana mereka didatangi dengan rasul-rasul kami. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang rasul, lalu mereka mendustakannya. Kemudian kami kuatkan kedua-dua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Lalu rasul-rasul tadi berkata, sesungguhnya kami ini adalah diutus kepada kamu. Maka penduduk bandar itu menjawab, kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Dan Tuhan yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu apapun tentang agama yang kamu dakwakan. Kamu ini tidak lain hanyalah pendusta. Mereka, para rasul berkata, Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu.
Tugas kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahnya dengan cara yang jelas. Penduduk bandar itu berkata pula, sesungguhnya kami bernasib malang dengan sebab kamu. Sesungguhnya kalau kamu tidak berhenti daripada menjalankan tugas yang kamu katakan itu, tentulah kami akan merejam kamu dan sudah tentu kamu akan merasai daripada pihak kami siksaan yang pedih. Rasul-Rasul itu menjawab, malangnya kamu itu adalah disebabkan kekufuran yang ada pada kamu. Patutkah kerana kamu diberi peringatan dan nasihat, maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam ayat 13 hingga ayat 19 ni tuan-tuan, ayat ni disebut sebagai ayat 13 ni takhwif dunyawi. Dia maknanya memberi satu peringatan dan juga satu amaran keras kepada manusia yang melakukan pembohongan dan pendustaan serta pengkhianatan dan ketidakpercayaan mereka kepada ajaran yang dibawa oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat 13 ni tuan-tuan, Allah ceritakan kepada kita suatu kisah penduduk sebuah kampung, sebuah bandar yang namanya Antakiyah, tuan-tuan. Antakiyah ni satu bandar yang berada di bawah kerajaan Rom purba. Ianya berada di satu bandar purba terletak di Damsyik yang berdekatan dengan Syria. Dimashq, Syria, tuan-tuan. Masih lagi boleh dilawat sekarang. Zaman itu adalah zaman Nabi Isa alaihissalam. Zaman Antakiyah yang berlaku peristiwa itu ataupun kisah itu tuan-tuan ialah pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Bermakna kejadian ini berlaku lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Sudah lama tuan-tuan. Maka di sini tuan-tuan, di Antakiyah ini, berapa nabi termasuk Nabi Yahya dibunuh semasa menyebarkan agama kepada penduduk itu. Dibunuh Nabi Yahya alaihissalam. Tapi ini pun belum pasti lagi kerana sejarah Antakiyah ni ada tapi tidak pula kisah tempat itu hancur. Sedangkan dalam surah Yasin ni menceritakan tempat itu Allah musnahkan, tuan-tuan. Jadi jangan kata pasti lagi tempat ini adalah Antakiyah. Kerana Quran dia tak sebut secara secara terus-menerus berkenaan dengan nama tempat ini dan di mana tempat itu. Apapun tuan-tuan, yang penting ialah pengajaran, pengiktibaran daripada apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah Yasin berkenaan dengan kisah penduduk sebuah bandar ataupun sebuah kota yang disebut dalam ahli tafsir kata Antakiyah. Baik tuan-tuan. Jadi kalimah tuan-tuan, kalimah wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Jadi kalimah wadrib ni maksudnya apa tuan-tuan? Kalau ikut maknanya pukullah. Kenapa pula ada pukulan dalam penceritaan contoh ni? Maksud apa tuan-tuan? Nabi SAW disuruh, diarahkan beri penegasan kepada mereka. Sebagai contoh, kalau kita nak tekankan satu tuan-tuan, apa yang kita cakap sampai kadang-kadang kita kena retup meja, supaya orang yang dengar tu dia akan ambil perhatian, attention please. Dia ambil ambil keprihatinan tuan-tuan, supaya dia tak sambil lewa, dia tak valid, dia tak khayal melayang sana melayang sini tuan-tuan. Jadi nak habaq kata untuk penegasan, untuk mentakkidkan suatu perkara, sesuatu kisah, satu cerita tu. Jadi dia nak kena bagi dengan satu yang agak lebih agresif lah tuan-tuan. Sebab tu digunakan kalimah wadrib lahum masalah, kan? Maksudnya cerita kat mereka. Jadi apabila perkataan wadrib lahum masalah, dia bermaksud kisah ni tuan-tuan dia ada keterkaitannya dengan manusia
manusia semasa. Wadrib lahu, cerita kat mereka, bagi tahu kat mereka, jelas kat mereka, nyatakan kepada mereka. Walaupun kisah itu dah lama berlaku, tapi Nabi disuruh jadikan kisah itu relevan dengan penduduk Mekah di zaman baginda. Itu juga kita kena jadikan kisah ini relevan dengan zaman sekarang. Al-Quran dan juga Islam ni tuan-tuan, salahiyatul Islam fi kulli zamanin wa makan. Kesesuaian Islam ini pada semua tempat dan pada semua masa. Jadi kisah tu tuan-tuan boleh diambil iktibar dan pengajaran kepada umat di sepanjang zaman. Walaupun kisah itu tentang penduduk yang kafir, yang menentang Rasul mereka, tapi kita kena bandingkan dengan keadaan kita. Kerana dibimbangi tuan-tuan, jika dalam kisah itu ada juga perangai-perangai manusia, watak-watak insan yang menyerupai dengan penduduk di kampung yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Quran cerita ni tuan-tuan untuk nak bagi apa? Nak bagi pengajaran kepada semua manusia. Kan? Seperti mana dulunya berlaku kalau dulunya Fir'aun dalam Al-Quran mengaku dia sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Dia punya dahsyat tuan-tuan. Dia punya hebat kekufuran dia, keingkaran dia pada Allah SWT, sampai dia dah merasai dia megah dengan apa yang dia ada. Maka dia mengaku dia sebagai Tuhan. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, tuan-tuan. Iblis pun tak mengaku sebagai Tuhan. Iblis ni dia dikategorikan sebagai kafir ni kan dua perkara. Iaitu apa? Apabila Allah perintahkan usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintahkan supaya sujud pada Adam. Malaikat semua sujud, tapi iblis tak. Iblis pasal apa? Aba. Dia enggan, tuan-tuan. Enggan ni makna engkar. Dia ketegak. Dia keras kepala, tuan-tuan. Wastakbara, dan dia rasa megah, dia rasa sombong. Dua sebab tu kan. Wa kana minal kafirin, maka dia digolongkan daripada kalangan yang kafir. Punca yang tu. Tapi Fir'aun, tuan-tuan, sampai peringkat dia mengaku dia sebagai Tuhan. Jadi zaman lah ni pun, ataupun sebelum ni, 3 tahun sebelum ni, tuan-tuan, ada juga manusia yang mengaku dia sebagai Tuhan, yang namanya Tuhan Harun. Dah kembali ke rahmatullah. Dah meninggal dah, tuan-tuan. Jadi maknanya berulang tak kita? Berulang, tuan-tuan. Dia cuma orang yang berbeza, tempatnya berbeza, masanya berbeza, tapi perangai tu, watak Fir'aun tu, kefir'aunan itu ada dalam kehidupan manusia. Sebab tu Allah bagi peringatan supaya diambil iktibar oleh kesemua manusia. Baik, iz ja'ahal mursalun. Tuan-tuan, ketika datang kepada mereka utusan-utusan kami. Tuan, jadi dia hantar utusan tepi kat mereka. Jadi ada para mufassirin berbincang tentang siapakah al-mursalun ini. Rasul-rasul yang dihantar mai itu siapa? Ada yang kata mereka adalah hawariyin, iaitu pengikut Nabi Isa alaihi salam. Al-hawariyun. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, tuan-tuan, berkenaan dengan al-hawariyun. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Itu golongan hawariyun yang menjadi penyokong kuat, pendukung kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi tuan-tuan, itu yang dikatakan al-mursalun tadi ni. Baik, kita lihat dalam apa yang ada dalam kitab kita ni, tuan-tuan.
Jadi yang di atas tu ialah huraian maksud dah. Huraian maksud apa yang kita baca daripada ayat berapa tadi? 13 sampai ayat 19. Jadi apa? Kita tengok kepada penjelasan tuan-tuan. Penjelasan muka surat 48 tu. Dalam kitab kita. Para ahli tafsir berpendapat bahawa kota Al-Qaryah ini ialah Antakiyah yang kita sebut tadi lah. Satu kawasan yang terletak di utara Syria. Jadi zaman dahulu kota ni tuan-tuan ataupun bandar ni diperintah oleh seorang raja yang musyrik. Apabila musyrik ni apa? Yang syirik dengan Allah, yang kufur. Tak beriman dengan Allah SWT. Jadi punca kezaliman dia disebabkan kerana kufur dia. Dan sikap masyarakat yang tak percaya kepada Allah dan hari akhirat. Ini punca. Ini dia punya apa ni? Permasalahan yang timbul. Daripada kalangan penduduk Antakiyah ni tuan-tuan, dia mula daripada ketua pemerintah yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah tadi dan menyebabkan penduduk-penduduk yang lain pun terikut sama dengan kekufuran yang dilakukan oleh pemerintah. Ini bahayanya tuan-tuan. Yang jadi ketua ni, kalau kata dia okey, hak bawah pun okey. Kalau hak atas KO, hak bawah pun KO. Ini yang Nabi sebut dalam hadis tuan-tuan. Sinfani minan nas. Idza saluha, saluhan nasa kulluh. Wa idza fasada, fasadan nasa kulluh. Al-ulama wal-umara. Dua golongan daripada manusia ni. Apabila dua-dua ni baik, maka semua akan jadi baik. Apabila dua-dua ni rosak, dua-dua ni fasad, maka hal lain pun turut sama jadi rosak, jadi fasad, jadi binasa. Siapa mereka ni? Al-ulama wa ada ilmu. Yang kedua, al-umara, pemimpin. Gitu tuan-tuan. Hak kepala tu dia kena elok. Dia apabila busuk di kepala sampai ekor pun busuk. Itu yang tuan-tuan. Tuan beli ikan kan? Kalau ikan tu dah orang panggil apa? Kalau ikan tenung tu dia panggil apa? Medak. Busuk dah di kepala tuan-tuan. Tahu apa nak kelihara makan tu. Dia main sampai ke badan, main ke ekor. Lepas tu kita nak beli ikan, tengok tang kepala. Buka insang dia tu. Ikan apa? Merah ke? Labu ke? Kadang apa? Sampai tak ada. Tu kalau hak elok tu, hak kalah merah. Harga rumah dia. Tuan-tuan. Macam menung tu, aku tengok mata tu bersinar elok tu. Jadi gitu. Jadi kepala tu kena penting tuan-tuan. Hak jadi ketua. Hak jadi pemimpin tu tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, maka untuk menghapuskan kekufuran ni dan menukar kepercayaan pemerintah tadi dan masyarakat di kota tersebut, mereka ni duduk dalam keadaan dalalah lah tuan-tuan. Kesesatan yang teruk sangat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan dua orang utusan yang mewakili Rasulnya. Mereka terdiri daripada kalangan Hawari. Dalam kitab kita pun disebut Hawari, iaitu sahabat-sahabat qarib Nabi Isa alaihi salam. Allah hantar mai kat depan. Jadi langkah pertama tuan-tuan yang diambil oleh kedua-dua utusan tadi ialah memperlihatkan kepada mereka untuk mengubati orang sakit. Dengan itu secara tak langsung mereka menjalankan seruan dakwah. Seorang penduduk di sebuah kampung di pinggir kota tadi telah meminta mereka berdua ni, utusan yang dihantar mai kepada penduduk tersebut tuan-tuan, untuk mengubati anaknya yang telah lama mengidap penyakit ganjil. Penyakit yang miracle lah tuan-tuan, yang sesuatu yang yang kita kata ganjil lah. Ganjil ni apa maksudnya? Agak luar daripada kebiasaan. Sakit yang pelik lah, misteri nak ada pemerintah. Nak ambil perkataan sakit yang misteri tuan-tuan kan. Jadi mereka ni pun usahalah setiap doa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembuhkan penyakit anak tersebut. Maka tuan-tuan, berkat usaha dan doa mereka, anak tu sembuh. Maka bersyukur atas keselamatan anak tu. Lelaki tersebut beriman dengan apa yang dinyatakan oleh kedua-dua Rasul tersebut. Jadi dia yakin tuan-tuan bahawa Rasul hak mai ni hak benda, hak orang baik.
orang yang jujur, yang beriman, yang yakin, tunduk, patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihantar mai kepada mereka, dan mereka pun berubat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sembuhkan penyakit itu. Jadi kawan tu pun nak tengok bagaimana dua orang rasul tadi ni melaksanakan perubatan itu, maka dengan izin Allah, dengan hidayah daripada Allah, dia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar berita itu, utusan yang datang itu telah berjaya mempengaruhi seorang lelaki. Baru dapat seorang tu tak? Daripada kalangan masyarakat kota tersebut, maka raja dan pembesarnya tuduh mereka ni pengamal ilmu sihir pula. Ini mengeluarkan perintah supaya mereka berdua ni dipenjara dan diseksa, tuan-tuan. Dan dalam penjara itu seksa pula. Baik. Jadi apa cerita dia, tuan-tuan, itu maknanya id arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma. Apabila Allah hantar mai dua orang tadi ni, dekat penduduk kota tadi ni, Antaqiyah tu, tapi dia dua ni mereka tak meyakini apa risalah dakwah yang disampaikan oleh dua-dua orang rasul tadi. Jadi tuan-tuan, mereka menolak dakwah kedua-dua rasul tadi. Jadi ada khilaf pula di segi mufassirin, ahli-ahli tafsir ni, tentang nama rasul-rasul tu. Kan ada yang kata rasul tu nama dia Yahya, ada nama Sadum dan Sam'un. Kan ada yang dikatakan dihantar oleh Nabi Isa alaihissalam atau diutus oleh Allah SWT di zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi maksudnya apa? Itu pandangan, tuan-tuan, mufassirin, tuan-tuan. Jadi hak dua orang tadi ni tak diterima dakwah mereka, dan juga seruan mereka. Jadi tuan-tuan, hak dua orang tadi ni mai ke penduduk Antaqiyah, orang tuduh kata fakazzabuhuma. Tuduh apa? Penduduk Antaqiyah ni kata depa ni adalah pembawa risalah yang menipu, yang bohong, yang dusta. Jadi depa pun tak mau ikut. Ini alasannya. Orang kata apa? Berhelah. Kan? Dia cari helah, dia tak nak lawan dengan hujah, dia tak boleh pergi. Maka dia putar. Tahu putar, tuan-tuan? Putar, dia belit, lagi autar, ada kelentong sana, ada kelentong sini, kan? Jadi apabila mereka tak terima dakwah, mereka dituduh pendakwah tu mereka tuduh pendakwah tu penipu. Jadi inilah orang kata tuduhan-tuduhan. Tohmahan-tohmahan yang dilemparkan kepada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi itu dulu pun berlaku macam tu, mai zaman Rasulullah pun Rasulullah dituduh sebagai orang yang pemecah belah dan sebagainya, tuan-tuan, sampailah berterusan pejuang-pejuang agama ni ditohmah dengan macam-macam tuduhan liar, tuduhan negatif. Gitulah yang berlaku di sepanjang zaman, selagi mana manusia ini tak mau tunduk, tak mau akur pada perintah Allah SWT. Itu disebut as-sirat bainal haqqi wal batil mustamirun ila yaumil qiyamah. Pertarungan, tuan-tuan, pertembungan di antara yang benar dan yang batil, yang baik dengan yang buruk, yang yang dalalah dengan yang hidayah, yang hidayah dengan yang dalalah. Hak orang yang mau kepada kebaikan dengan hak yang minat dengan keburukan, kemaksiatan ni, dia bertarung, tuan-tuan, dia bertembung antara satu sama lain, mustamirun, berterusan, berpanjangan sampai kiamat. Begitulah. Orang kata apa? Susun atur yang berlaku dalam kehidupan manusia, tuan-tuan. Fa'azzazna bisalisin. Maka Allah hantar pula lagi dengan utusan yang ketiga, rasul yang ketiga. Tentu Allah kirim seorang lagi rasul mai kota tersebut untuk nak bantu depa dua ni. Kan? Hak dua ni depa pun tak percaya. Seorang saja yang percaya tu, kan? Yang beriman tu. Boleh seorang. Hak lain tak mau terima orang. Mangkak ni, tuan-tuan. Dia jenis keras kepala ni, dahsyat ni, tuan-tuan. Jadi Allah hantar mai rasul yang ketiga, yang disebut dalam kitab kita ni nama dia apa? Syam'un. Syam'un. Jadi dia ada tulis nombor 6 di situ, tuan-tuan.
Nombor 6 ni kita kena apa? Tengok tang mana, tang apa? Ha? Nota kaki dah. Ada kan nota kaki di bawah? Belakang sekali kita tengok belakang tu tuan-tuan. Nama dia Syam'un. Ada nota kaki. Tapi dia ada ibit itu. Ibit muka surat 150. Jadi kena semak balik lah. Baik, tuan-tuan. Jadi sebaik saja dia sampai di sana, dia juga bertemu dengan raja dan pemesak negeri tersebut. Kan, mohon supaya utusan berdua itu tidak diseksa dan dibebaskan segera. Kan mereka nak ambil tindakan, mereka nak ambil hukuman kepada dua orang tadi. Dengan kehendak Allah, permohonan mereka dan permohonan baginda diterima, dan mereka berdua dibebaskan, tuan-tuan. Jadi selepas kedua-duanya dibebaskan, mereka bertiga terus berusaha menyeru ashab al-qaryah ni, iaitu penduduk kampung Antaqiyah tadi, supaya sembah Allah, mengabdikan diri pada Allah dan tinggal segala kerja-kerja sesat, kerja-kerja dalalah, aduk sembah berhala tu. Jadi apabila dibuat macam tu, raja tu makin marah ni. Rakyat di situ makin memberontak, tuan-tuan, tak mau nak terima. Sampailah kepada peringkat ketiga-tiga utusan tu ditangkap, lalu diseksa dan dibunuh, tuan-tuan. Itu kisah dia. Baik, maka tuan-tuan, fa'azzazna bisalisin ni, Allah hantar mai ni hak yang nombor 3 tadi, untuk nak memperkuatkan lagi risalah dan juga mesej yang dibawa oleh dua orang rasul. Maknanya maksudnya kalau ikut tu dua orang pun memadai lah, tapi Allah hantar mai lagi, tuan-tuan, nak bagi peluang, nak bagi ruang kepada dakwah yang ketiga ni pun turut sama investment di dalam melaburkan saham untuk kebaikan dan kebajikan untuk menyampaikan dakwah kepada kepada penduduk. Waqalu inna ilaikum mursalun. Rasul-rasul ni tadi, tuan-tuan, semuanya kata-kata kami ini adalah